Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhiril ayah min suratil Baqarah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan di dalam sesi mengulang kaji. Sesi mengulang kaji bagi bakal Duyufur Rahman yang turut serta di dalam Google Meet dan juga kepada penonton-penonton daripada live Facebook Zuhud Holiday, insya-Allah. Malam ni kita akan mengulang kaji berkenaan dengan manasik-manasik umrah. Berkenaan dengan manasik-manasik umrah, apa yang perlu kita lakukan di ketika mana kita pergi untuk menunaikan umrah. Apa dia yang perlu kita buat, apa rukun dia, apa syarat dia dan sebagainya, insya-Allah. Kita akan cerita pada malam ini, insya-Allah. Kita akan sama-sama kongsikan, insya-Allah. Sebelum tu, nama saya Ahmad Afif bin Abdul Rahman. Saya merupakan pegawai pemasaran daripada Zuhud Holiday. Merupakan adik bongsu kepada Allahyarham Datuk Seri Muhammad Yusuf. Merupakan pengasas Zuhud Holiday. Bagi yang mana tak kenal saya lagi lah. Itu. Tanpa membuang masa, lagipun sekarang pun dah lewat 9 lebih. Kita bermula agak lambat sebenarnya. Kita akan mulakan kursus kita dengan pengertian umrah. Pengertian umrah. Pengertian umrah daripada segi bahasa. Pengertian umrah daripada segi bahasa adalah berkunjung. Berkunjung ataupun menziarahi. Ini daripada segi bahasa. Maknanya makna umrah tu sendiri. Daripada segi bahasa kita panggil berkunjung ataupun menziarahi. Menziarahi mana? Kita tengok daripada segi syarak. Menziarahi Baitullahil Haram pada bila-bila masa. Kecuali pada musim haji. Maknanya menziarahi Baitullahil Haram pada bulan-bulan selain daripada bulan haji. Bila bulan haji? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Maknanya dalam masa sebulan bulan haji tu ataupun 5 hari musim haji tu, kita tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan umrah. Hatta haji yang ada umrah dipanggil haji tamattu'. Apabila kita membuat umrah kita dikenakan dam. Kita dikenakan dam. Maknanya umrah ni pada musim yang kecuali pada musim haji. Menziarahi Baitullahil Haram nak buat apa? Untuk melaksanakan ibadat tertentu. Ibadat apa? Semua ada 3 sahaja ibadat yang dikhususkan untuk umrah. Apa dia ibadat dia? Yang pertama kita dipanggil sebagai tawaf. Seperti mana semua maklum, tawaf adalah pusing 7 keliling Baitullahil Haram, iaitu Makkah. Pusing 7 keliling Makkah. Bermula daripada Hajarul Aswad, berakhir juga di Hajarul Aswad. Sebanyak 7 pusingan. Selepas selesai sempurna tawaf, kita akan terus kepada sa'i. Tu yang kedua, ibadat yang kedua, sa'i, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Maknanya bermula daripada Bukit Safa kepada Bukit Marwah, ulanglah Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Marwah, Bukit Safa, ulang sebanyak 7 kali. Bermula daripada Bukit Safa dan berakhir ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Selepas sempurna sa'i, selesai sa'i, barulah kita bertahallul. Bertahallul ni
sama ada bercukur ataupun bergunting. Adakah ada syarat? Ya, dengan syarat yang tertentu. Di mana dia ada rukun, dia ada pantang larang, dia ada syarat sah, syarat wajib yang akan kita jumpa ke depan nanti insya-Allah. Seterusnya, hukum melaksanakan umrah. Hukum melaksanakan umrah wajib. Wajib sekali seumur hidup. Hukum melaksanakan umrah wajib sekali seumur hidup apabila telah memenuhi syarat-syarat dia. Macam mana kata wajib sekali seumur hidup, tak ada duit ni? Nak pergi buat umrah tak ada duit? Ya, apabila memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat yang pertama apa dia? Yang selalu saya tekan bukan yang pertama. Dia ada beberapa syarat yang baru dikatakan wajib. Yang selalu saya tekan kita umat Islam barulah kita nak buat benda tu. Syarat-syarat yang selalu saya tekan adalah daripada segi kemampuan wang. Kalau kita tengok pada syarat-syarat wajib, dia semua ada 5. Yang pertama adalah wajib kita ni Islam. Barulah kita boleh melakukan ibadat umrah. Itu yang pertama. Yang kedua, baligh, cukup umur. Mudah cerita untuk anak-anak kita, lelaki umur 15. Perempuan balik. Lelaki umur 15, perempuan balik. Perempuan umur 9 tahun. Daripada segi kita belajar fiqh lah. Daripada segi kita belajar fiqh, ikut yang tu. Nak tahu balik, tak sampai umur 9 dah balik, tak sampai umur 15 dah balik, kena tengok adakah dia keluar ayat mani dan sebagainya. Itu kena kaji semula. Yang ketiga, berakal. Berakal ni maknanya tidak nyanyuk. Maknanya dia makan nasi. Lepas pada maghrib tadi ni, dia ingat. Kata dia makan nasi. Bukannya lepas maghrib tadi 7.45, dia makan nasi. Tiba-tiba pukul 8 dia dah tak ingat dah kata dia makan nasi. Tu orang panggil nyanyuk, bahasa kasar. Bahasa tak kasar orang panggil tak ingat. Maknanya dia tak wajib dah untuk dia melakukan umrah. Yang keempat, berkemampuan. Berkemampuan daripada segi apa? Daripada segi harta. Yang selalu saya tekankan daripada segi harta. Apa yang lain tak ada kan? Ada berkemampuan daripada segi kudrat. Tapi sekarang banyak dah kemudahan yang ada di sana. Daripada segi kerusi roda dia. Daripada segi skuter dan sebagainya. Banyak dah kemudahan. Yang berkemampuan kita perlu tekan dari sini daripada segi wang ringgit. Apa dia? Maknanya kita kena berkemampuan di ketika mana kita sebelum pergi, semasa kita berada di sana dan selepas kita pulang ke Malaysia. Apa dia kemampuan dia? Maknanya kita banyak package 8,000 ataupun 7,000, kita masih ada lagi duit untuk kita tinggalkan kepada anak-anak dan isteri. Kita masih lagi ada duit yang kita tinggalkan untuk kita balik selepas pada tu. Maknanya kita balik, kita tak ada dalam keadaan papa ke dana. Ni kena jaga elok-elok. Sebab berkemampuan ni lah baru dikatakan wajib. Jangan sampai kita menyusahkan sesuatu untuk kita buat sesuatu. Yang kelima, merdeka. Merdeka ni dah tak ada lah. Ini pada zaman Rasulullah SAW, merdeka daripada jadi hamba. Seterusnya, rukun umrah. Kita masuk kepada rukun umrah. Rukun umrah yang pertama, niat ihram umrah. Niat ihram umrah nanti kita akan belajar ke depan. Tapi nanti saya akan baca dulu. Niat ihram umrah apa dia? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku niat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu niat ihram umrah. Panjang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu panjang. Kita baca yang pendek. Apa dia? Niat adalah lintasan hati. Ingat, dalam fiqh niat adalah lintasan hati. Maknanya apa yang kita lintas di dalam hati itu adalah niat. Mudahnya bahasa Melayu lah. Sahaja aku berniat umrah tu pun panjang. Sahaja aku nak buat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maknanya lintasan hati yang mudah. Kalau kita orang utara, lintasan hati dalam bahasa utara tak ada masalah. Niat.
Sebab apa yang pertama sekali niat? Kita tengok pada hadis Imam Nawawi, hadis 40. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likumri'in mimma nawa. Maknanya bermula setiap amalan tu dengan niat. Kalau kita niat nak buat umrah, niat kerana Allah Ta'ala, maka benda tu jadi baik. Kalau niat nak buat umrah, kerana nak habaq kata kita ni ada duit, tak boleh. Sebab apa? Niat nak buat ibadat ni kita kena niat ilallah sahaja, kepada Allah. Niat ihram umrah. Baca hadis tu panjang. Innamal a'malu binniyat likumri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila imra'atin yatazawwajuha. Macam itulah saya rasa. Maknanya dekat hadis tu dia akan cerita berkenaan dengan niat. Kalau kita niat nak tunjuk dekat orang kita buat umrah ni sekadar untuk sekadar untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekadar untuk kita tunjuk dekat orang. Maka tak dapat apa. Kita dapat yang kita boleh tunjuk dekat orang. Itu adalah niat. Maknanya niat tu kena perkemah elok-elok. Niat tu kena niat elok-elok. Niat tu dekat mana? Kita tengok pada yang sebelah kanan wajib umrah. Niat ihram umrah di miqat. Niat ihram umrah di miqat. Miqat tu apa dia? Tempat untuk kita niat. Kalau kita dari Malaysia, nak kapal terbang daripada Malaysia, kita akan niat. Kalau kita turun ke Jeddah dulu dan kita masuk ke Mekah, kita akan niat di Qarnul Manazil. Sama ada sejam ataupun sejam 30 minit sebelum kita mendarat di bumi Jeddah. Itu adalah niat ihram di miqat. Dan ada beberapa miqat lagi yang berada di sekitar Mekah, di sekitar Tanah Haram, yang kita akan lawati insya-Allah pada masa kita pergi di sana insya-Allah. Seterusnya yang kedua, tawaf umrah. Selepas pada niat, kita akan buat tawaf umrah. Maknanya pusing 7 keliling. Yang ketiga, sa'i umrah. Sa'i umrah juga daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, Bukit Marwah ke Bukit Safa. Ulanglah yang tu sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali juga. Yang keempat adalah bercukur dan bergunting. Ingat, kita tengok pada bercukur dan bergunting, 3 ni. Rukun umrah yang pertama, niat ihram umrah. Yang kedua, tawaf umrah. Yang ketiga, sa'i umrah. Yang keempat, bercukur dan bergunting. Setelah kita selesai pada niat yang pertama, pada rukun yang pertama dipanggil niat, kita kena tengok pada wajib umrah untuk rukun 2, 3 dan 4, meninggalkan perkara larangan semasa di dalam ihram. Kena tinggalkan perkara larangan. Ada berapa? Semua ada 13. 13 perkara larangan yang perlu dijaga untuk kita dielakkan dikena dam, denda dan sebagainya. Yang kelima, rukun umrah yang kelima adalah tertib pada semua rukun. Tertib tu apa dia? Yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Niat ihram umrah adalah rukun berniat wajib dilakukan di miqat. Harus berniat ihram sebelumnya. Niat ihram harus berniat sebelumnya. Maknanya seeloknya kita niat sewaktu kita berada di miqat. Setelah berniat ihram di miqat atau sebelumnya, wajib meninggalkan larangan di dalam ihram. Ketiga-13 larangan tu. Okey, seterusnya kita masuk kepada niat ihram. Kita masuk kepada niat ihram. Saya tak cerita SOP semua tu sebab kita sekadar ulang kaji. Sekadar ulang kaji untuk kita menjadi Duyufur Rahman yang mana sertai di dalam Google Meet, yang juga yang mendengar di dalam Facebook Live. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengunjungi Baitullahil Haram insya-Allah. Seterusnya kita masuk kepada yang pertama, niat ihram umrah. Bagi yang mana ada bersama buku ni, nak kata malam ni dia dengar, dia pegang buku ni, boleh buka pada muka surat 17 untuk niat ihram. Apa dia niat ihram?
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Macam mana saya kata tadi? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat ihram, sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu adalah niat ihram. Untuk yang nak tanya, kena niat bersyarat ke tak? Tak apa, nanti yang tu kita tengok ke depan. Yang ni niat ihram dulu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, kita masuk kepada memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram. Maknanya semasa kita nak niat tu, sebelum kita nak niat tu, kita kena pakai dah pakaian ihram. Kita kena pakai dah pakaian ihram. Bagi lelaki pakaian ihram macam mana? 2 helai kain lepas tidak bercantum. Maknanya satu kain yang tidak ada jahitan untuk sambungan. Tidak ada jahitan. Kain yang pertama dipakai untuk menutup aurat daripada pusat sehingga ke lutut. Daripada pusat sehingga ke lutut. Maknanya kita buat sebagai kain. Dia ada cara pakaian dia. Dia ada cara pakaian dia. Kalau nak tengok cara pakaian dia, boleh tengok di YouTube Zoo Holiday. Ada kami buat satu video untuk cara pakaian yang sempurna. Boleh tengok di situ. Ni sekadar saya nak bercerita. Kalau nak buat demo sekejap lagi dia jadi panjang. Kalau buat demo sekejap lagi pukul 12, pukul 1 tak habis lagi. Ni sekadar nak cerita sahaja. Sehelai pakaian, sehelai kain tu yang pertama tu kita buat untuk tutup aurat di antara pusat dan lutut. Maknanya tutup aurat bermula daripada pusat sehinggalah ke lutut. Maknanya kita buat sebagai kain. Sehelai lagi kita buat sebagai selendang. Maknanya tutup bahagian atas. Tutup dada kita ni. Tutup dada kita ni. Tutup di bahagian atas. Dan juga ada satu jenis pakaian sunat. Ihram adalah sebagai beritibak. Itibak ni apa dia? Buka bahu sebelah kanan. Buka bahu sebelah kanan. Tu panggil itibak. Ihram pakai warna apa? Disunatkan berwarna putih. Ihram disunatkan berwarna putih. Boleh kan nak pakai warna lain? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak pernah orang buat lah. Jangan buat pelik pada orang. Sunat pakai warna putih, kita pakai warna putih sahaja. Seterusnya bagi wanita. Pakaian ihram bagi wanita. Untuk wanita wajib menutup aurat. Selain muka dan 2 tapak tangan ataupun pergelangan tangan. Kena tutup aurat. Maknanya yang mana kita tutup aurat di Malaysia ni, macam itulah kita tutup aurat di sana. Yang boleh tengok muka dan pergelangan tangan sahaja. Jangan duk tutup. Mask boleh pakai ke? Mask boleh pakai, tak ada masalah. Tu daripada segi kesihatan. Janganlah sampai kita menutup satu muka tu. Sampai tak nampak apa, tak boleh. Lepas tu yang kedua, tiada pakaian khusus bagi wanita seperti jemaah lelaki. Disunatkan juga untuk wanita memakai pakaian berwarna putih. Ni adalah pakaian lelaki semasa ihram. Itibak ni hanya sunat dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja. Ataupun semasa sa'i sahaja. Maaf batuk. Maknanya pakai semasa tawaf. Di sepanjang kita tawaf tu, 7 keliling tu, kita disunatkan itibak. Semasa tawaf sahaja. Bukan semasa solat sunat. Ataupun semasa perjalanan kita nak pergi tawaf. Bukan. Semasa tawaf sahaja dan semasa sa'i. Disunatkan untuk kita beritibak. Buka bahu sebelah kanan.
Tidak sunat dipakai secara itibak semasa di lokasi lain. Seperti stesen berlepas dan sebagainya. Maknanya selain daripada waktu tawaf dan sa'i, kita tidak disunatkan untuk berpakaian secara itibak. Maknanya membuka bahu sebelah kanan. Tidak disunatkan. Begitu juga ketika solat, makruh kita pakai secara itibak. Mana elakkan kita pakai secara itibak. Tengok yang sebelah kanan pula, pakaian lelaki semasa ihram tanpa itibak. Maknanya tutuplah semua. Tutup semua. Bahu kiri dan bahu kanan. Pastikan nampak kelima-lima anak jari ni untuk slipper. Pastikan nampak kelima-lima anak jari dan juga tumit. Yang paling mudah adalah slipper kedai RM2 ataupun slipper, orang panggil slipper tanah masjid tu. Itu yang paling mudah. Kalau orang utara panggil slipper Jepun. Itu adalah yang paling mudah. Maknanya kena pakai semasa ihram. Sebab apa? Tidak boleh tutup kelima-lima anak jari dan juga tumit. Seterusnya, pakaian ihram wanita. Pakaian ihram wanita adalah seperti ini. Maknanya pakailah jubah putih dan juga telekung ataupun tudung. Maknanya tudung yang labuh lah. Jangan duk pakai bawal, shawl, apa lagi, dark scarf, jangan. Pakailah telekung ataupun yang labuh, yang menutup aurat dengan sempurna. Perhatian, bagi wanita yang pertama, elakkan daripada bersolek tanpa keperluan. Maknanya tak perlu pun. Tak perlu pun nak bersolek. Tak perlu pun nak bersolek. Sebab nak elak daripada fitnah dan riak. Nak elak daripada fitnah dan riak. Yang kedua, pastikan aurat dijaga. Yang ni kena tekan elok-elok sebabnya selalunya aurat tak dijaga di ketika kita melakukan rukun yang kelima. Rukun yang keempat. Apa dia? Bercukur ataupun bergunting. Nak gunting rambut ni bagi wanita ni jaga. Tengkuk jangan duk tunjuk. Tengkuk jangan duk tunjuk. Lepas tu rambut tu pun jangan duk tunjuk. Itu juga adalah aurat. Yang ketiga, kain telekung yang bersesuaian dan tidak menampakkan aurat. Kain telekung tu mestilah labuh dan juga tebal. Bukan tebal, maknanya kalau negara Arab ni matahari. Maknanya negara yang kering. Maknanya matahari dia tu, dia pancar terus. So kena ingat, telekung tu janganlah yang jarang sangat. Sebab takut matahari suluh nanti nampak habis semua. Bila nampak semua, maknanya kita tutup aurat tu dengan tidak sempurna. Yang keempat, stokin dipakai tidak terlalu nipis menampakkan warna kulit. Juga stokin seeloknya pakai yang tidak menampakkan warna kulit. Syorkan stokin yang tebal dan panjang. Maknanya kena pakai stokin yang tebal dan panjang. Ini yang dikatakan tadi lafaz niat ihram umrah. Semua boleh tengok. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat ihram umrah bersyarat. Ini untuk wanita. Andai kata berlaku haid dan sebagainya. Apa dia lafaz niat dia? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Fa'in habasani habisun fatahallat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, maknanya datang haid dan sebagainya, sampailah hari kita nak balik. Maka ketika itu, jadi halal lah aku. Bukannya datang-datang haid terus halal, bukan. Maknanya kita tunggu sampai hari ke berapa, haid masih lagi ada, maknanya kita halal. Apa dia keadaan dia? Keadaan dia, keadaan niat bersyarat yang dibolehkan. Dia ada yang dibolehkan dan ada yang tak dibolehkan. Apa dia yang dibolehkan? Dalam keadaan tidak berhaid.
dia berniat umrah dengan menyertakan syarat. Maknanya belum haid lagi ni. Duduk di dalam kapal terbang ni, nak turun ke Jeddah ni. Pilot kata suruh niat. Haid tak mai lagi. Tentulah niat. Apa dia? Yang bahasa Arab tadi. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fa in hasabani habisun fatahallat. Apa dia? Sekiranya, kalau bahasa Melayu mudah kata, sekiranya aku kedatangan haid dan haidku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halal lah aku. Tu. Maknanya belum sampai haid dah niat dah macam tu. Perempuan ni kena beringat sebab ada haid. Takut kitaran haid tu kena. Bila mana kitaran haid tu kena, jadi masalah. Kalau tak berniat, jadi masalah. Tu. Yang kedua, dalam keadaan berhaid, dia berniat ihram umrah dengan menyertakan syarat. Maknanya dari Malaysia lagi dah memang haid. Dari Malaysia lagi dah memang datang haid. Naik kapal terbang sampai dekat tempat miqat Qarnul Manazil. Niat macam itulah. Sekiranya haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halal lah aku. Kena niat juga sebab kita nak masuk ke tanah haram. Kena niat juga. Sebab apa? Itu adalah kali pertama kita masuk, kita kena niat. Yang kedua, keadaan niat bersyarat yang tidak dibolehkan. Yang seterusnya. Yang kedua tadi, niat dalam keadaan berhaid, niat seterusnya. Masuk keadaan niat bersyarat yang tidak dibolehkan. Yang tadi boleh, 1 dengan 2 tadi boleh. Yang ketiga tak boleh. Apa dia? Dalam keadaan tidak berhaid, dia berniat ihram umrah. Kemudian, ketika kedatangan haid, dia berkata. Maknanya sebelum tu, duduk di airport, nak niat di Qarnul Manazil, di dalam kapal terbang tu, dia tak haid. Dia tak haid masa tu. Dia niat biasa, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Masa tu dia niat biasa. Bila mana datang haid keesokan harinya ataupun bila kita tiba di Jeddah, kedatangan haid, barulah dia berniat jika haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halal lah aku. Ingat, niat macam ni tak terpakai. Niat macam ni tak terpakai langsung. Kalau nak niat bersyarat, kena niat daripada awal. Ingat untuk niat bersyarat ni. Kalau ada kemusykilan dan sebagainya, boleh bertanya kepada orang yang lebih arif, ustaz-ustaz dan sebagainya. InsyaAllah. Seterusnya kita masuk kepada lafaz talbiyah. Selepas niat semua selesai, kita dalam perjalanan nak pergi membuat umrah, kita disunatkan bertalbiyah sepanjang perjalanan. Dapat pahala. Kita bertalbiyah. Lafaz talbiyah macam mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ni adalah lafaz talbiyah. Ingat, la syarika lak dengan kaf, bukan dengan ha. Selalu orang tertukar la syarika lah, bukan la syarika lak dengan kaf. Apa dia? Saya suka sentuh makna pada barisan yang pertama, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Kita datang ke bumi Mekah. Kita datang ke bumi Madinah. Kita datang nak buat umrah. Kalau Allah tak panggil kita datang, kita tak akan sampai. Ada duitlah berjuta mana pun dalam bank. Ada duitlah berjuta mana pun di bawah bantai, di bawah katil. Kalau Allah tak jemput kita, kita tak sampai. Itu saya suka sentuh pada ayat yang pertama. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau sesiapa yang menghayati makna labbaik Allahumma labbaik, maka dia akan menangis di ketika mana kali pertama dia jejak kaki di tanah haram. Maknanya kita disunatkan untuk bertalbiyah sepanjang masa kita pakai ihram, sepanjang masa perjalanan kita nak pergi buat umrah ataupun haji. Seterusnya adalah kawasan miqat. Kawasan miqat ni saya tak mau bahas banyak.
Miqat yang kita gunakan adalah daripada kapal terbang. Andai kata kita turun ke Mekah dahulu, destinasi pertama dah kita Mekah. Destinasi pertama kita adalah Mekah, maknanya kita mendarat di Jeddah. Kita akan miqat di Qarnul Manazil. Minum air sikit. Kita akan miqat di Qarnul Manazil. Andai kata kali pertama kita terbang daripada Malaysia dan terus kita ke Madinah, hari kelima ataupun hari keempat kita pergi bergerak ke Mekah, kita akan berniat di Bir Ali ataupun Zul Hulaifah. Kita akan berniat di Bir Ali. Bir Ali ni jarak dia banyak mana? Daripada bumi Madinah. Jarak dia dalam 10 kilo ataupun kurang daripada bumi Madinah. Ni dua miqat yang untuk orang. Seterusnya, kita akan tengok miqat. Miqat ni adalah tempat niat. Tam mana nak niat? Tam mana tempat kita nak niat? Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai makani. Bahasa Arab, bahasa Melayu dia kita panggil tempat. Yang kedua dipanggil zamani. Juga bahasa Arab, bahasa Melayu dia kita panggil masa. Tempat ni ada berapa semua? Tempat ada 9. Yang pertama daripada jemaah luar Mekah. Jemaah luar Mekah ni, yang pertama Qarnul Manazil. Yang kedua Bir Ali. Yang ketiga Yalamlam. Yang keempat Juhfah. Dan yang kelima Zatul Irqin. Sekali lalu ya. Sebab kalau bahas panjang. Untuk jemaah yang di dalam Mekah, maknanya dia keluar ke tanah haram sikit dan masuk balik untuk berniat ihram. Dia ada 4 tempat. Silap tu tulis 5. Sebenarnya dia 4 sahaja. Yang pertama Ja'ranah. Yang kedua Tana'im. Yang ketiga Hudaibiyah ataupun Shumaishi. Yang keempat Tanah Halal. Itu adalah untuk Makkah ni tempat. Untuk zaman ni sepanjang tahun. Kecuali bagi ihram haji. Maknanya pada musim haji sahaja tak boleh. Maknanya sepanjang tahun. Bagi zaman ni. Tapi kita tak akan buat niat zaman ni lah. Kita akan buat niat Makkah ni. Peringatan miqat Makkah ni bagi jemaah daripada Malaysia yang perjalanannya terus ke Mekah. Maknanya kita sampai ke Jeddah dan kita terus masuk ke Mekah. Kita akan berniat di Qarnul Manazil. 1,5 jam ataupun 2 jam. Sebelum kapal terbang mendarat, kita akan niat di situ. Yang kedua, miqat Makkah ni bagi jemaah yang perjalanannya daripada Madinah. Maknanya sampai kita menetap dulu di Madinah selama 4 hari ataupun 5 hari. Kita akan miqat di Zul Hulaifah ataupun Bir Ali. Itu adalah 2 miqat. Seterusnya ni adalah gambaran. Ni adalah gambaran tempat-tempat miqat umrah. Ni adalah gambaran dia. Tempat-tempat miqat umrah. Yang miqat umrah di Tana'im. Miqat umrah di Tana'im juga dipanggil sebagai Masjid Sayyidatina Aisyah. Yang kedua miqat di Hudaibiyah. Tempat berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Di Shumaishi ataupun Hudaibiyah. Nama lama dia Shumaishi. Yang seterusnya miqat umrah di Ja'ranah. Miqat umrah di Ja'ranah. Dan yang kita miqat daripada kapal terbang. Kalau kita terus turun ke Jeddah, kita akan miqat 2 kali lah. Yang satu miqat umrah di Qarnul Manazil. Daripada atas kapal terbang. Daripada atas. Dan kita akan miqat umrah di Qarnul Manazil juga. Daripada bawah. Yakni daratan. Selepas pada kita balik daripada Taif. Bumi Taif. Seterusnya kita masuk kepada larangan. Di dalam masa ihram tu kita masuk kepada larangan. Apa dia larangan dia? Yang pertama, memakai pakaian bersarung, berjahit dan bercantum bagi lelaki. Tak boleh ada cantum langsung. Tak boleh ada cantum langsung. Jangan duk pakai lah. Seluar dalam, spender dan sebagainya. Jangan duk pakai. Maknanya pakai 2 helai kain tu sahaja. Yang kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Jangan duk pakai kepiah. Jangan duk ambil kain serban tutup kepala. Kain selimut tutup kepala. Kain tola tutup kepala, jangan.
Maknanya biarlah kepala tu terbuka. Lama ke? Dalam masa 10 hari ke tak? Dalam masa mana kita berniat ihram sampailah kita bercukur. Itu je panjang masa dia. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Menutup muka bagi wanita. Yang keempat, memakai sarung tangan lelaki dan wanita. Jangan lupa pakai sarung tangan. Yang kelima, memakai bau-bauan. Sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman. Atau menghidunya ke dalam hidung. Jangan duk pakai bau-bauan. Mandi kena beringat. Sabun tu jangan wangi sangat. Ada sabun, ada jual sabun khas untuk ihram. Pada masa ihram, sabun tu memang tak ada bau. Tapi boleh bersabun nak hilangkan minyak dalam minyak di badan tu. Kita rasa tak selesa dan sebagainya. Boleh bersabun. Tapi kena ingat sabun tu janganlah berbau sangat. Janganlah wangi sangat. Yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Sama juga minyak jangan duk pakai. Yang ketujuh, menanggalkan rambut atau bulu. Jangan duk pergi cabut rambut, cabut misai, cabut janggut, cabut bulu hidung. Jangan. Sepanjang waktu ihram tu jangan. Yang ke-8, mengerat ataupun memotong kuku. Jangan juga. Tak boleh. Mengerat ataupun memotong kuku. Di sepanjang mana kita di dalam ihram tu tak boleh. Yang ke-9, menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram juga tidak dibolehkan. Yang ke-10, memburu binatang buruan. Memburu binatang buruan juga tidak boleh. Yang ke-11, berkahwin, mengkahwinkan. Menerima wakil kahwin. Maknanya berkahwin tak boleh. Kita kahwinkan orang pun tak boleh. Kita nak merisik orang pun tak boleh. Nak merisik, nak bertunang, nak jadi wali, nak menikah, semua tak boleh. Itu yang ke-11. Yang ke-12, melakukan pendahuluan persetubuhan. Maknanya nak mula persetubuhan tu, jangan. Yang ke-13, melakukan persetubuhan juga tidak boleh. Kesemua 13 ni apabila dilakukan semasa kita berada di dalam ihram, sepanjang kita bermula daripada niat dan berakhir dengan bercukur, sempurna tawaf, sa'i dan sebagainya, maka kita dikenakan dam. Jika kita buat ni. Dam dia banyak mana? Bila kita buat antara 13 ni, barulah kita boleh bertanya. Sebab nak cerita pasal dam ni panjang. Panjang masa. Tu. Seterusnya, kita masuk kepada tawaf. Seterusnya kita masuk kepada tawaf. Boleh rujuk di buku pada muka surat 28. Pada muka surat 28. Apa dia pengertian tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat dah. Pusing Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syarat dah. Apa dia lafaz? Apa dia lafaz niat tawaf umrah sebelum memulakan tawaf umrah? Niat dia apa dia? Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram sab'ata ashwatin tawafal umrati lillahi ta'ala. Ya Allah, sahaja aku nak tawaf Baitullah 7 keliling, tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Tawaf umrah tu kena bagi tahu lah. Kita nak tawaf umrah ke? Kita nak tawaf, sebab tawaf ni banyak jenis. Kita nak tawaf nazar ke? Kita nak tawaf sunat ya? Banyak jenis. Tu adalah lafaz niat. Panjang. Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram sab'ata ashwatin tawafal umrati lillahi ta'ala. Panjang. Yang mudah dia cina bahasa Melayu. Sahaja aku tawaf Baitullah 7 keliling, tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Ini adalah syarat-syarat sah tawaf. Jenis-jenis tawaf dan sunat-sunat tawaf.
Syarat-syarat sah tawaf yang pertama, suci daripada hadas. Kena suci daripada najis. Kena suci daripada hadas. Makna apa? Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil istinja, hadas besar mandi wajib. Yang kedua, suci badan pakaian. Suci badan pakaian tempat tawaf daripada najis. Suci badan pakaian tempat tawaf daripada najis. Maknanya andai kata di ihram kita ada najis, selalunya najis tai burung lah. Di Arab Saudi ni burung merpati banyak. Selalunya najis di situ sahaja. Maknanya kena tengok elok-elok suci badan kita, pakaian tempat tawaf daripada najis. Maknanya tempat tawaf tu, tempat kita keliling tu nak kena pergi sapu ke tak? Maknanya kalau nampak najis tu beralihlah sikit. Beralihlah sikit. Lepas tu syarat sah tawaf yang keempat, bermula daripada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf. Jika tawaf wada', niat tawaf wada'. Jika tawaf sunat, niat tawaf sunat. Jika tawaf nazar, niat tawaf nazar. Bermula daripada sudut Hajarul Aswad. Hajarul Aswad duduk sebelah kiri, lampu hijau duduk sebelah kanan. Iaitu menjadikan Baitullah yang kelima. Syarat-syarat sah yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Maknanya bau kiri kita ni menghadap Baitullah. Bukan dada. Kalau dada kita akan jadi jalan macam ketam, mengiring. Maknanya ni nak jalan ke hadapan ni, bahu kiri sahaja. Bahu kiri mesti menghadap Kaabah, berbetulan dengan Kaabah. Tu yang kelima. Yang keenam, mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin dan sempurna. Maknanya kita yakin dah 7 keliling kita sempurna, selesai. Kalau duk 6-7, apabila berlakunya was-was, kata hukum fiqh, kita kena berpegang pada yang sikit. Maknanya 6-7, 6 dah yakin, 7 belum. Kita ambil 6. Dia takkan jadi 5-7 tak jadi. Dia 6 ataupun 7. Tak jadi 1-7. Tak jadi. Dia 6 ataupun 7. Kita dah yakin yang 6. Yang 7 je belum. Kita ambil yang 6. Tambah lagi 1 keliling. Bagi cukup 7 dengan yakin. Yang seterusnya syarat-syarat sah tawaf. Yang ketujuh. Berjalan bertujuan tawaf. Bukan tujuan nak cari rakan dan sebagainya. Tiba-tiba duk tawaf ni, tengok kawan sebelah hilang. Terintah di hati kata nak cari kawan, tak boleh. Pusingan tu jadi terbatal. Pusingan tu sahaja, bukannya satu umrah tu terbatal, bukan pusingan tu sahaja. Satu tawaf tu terbatal, bukan. Pusingan tawaf tu sahaja. Kalau berada di pusingan ketiga, ulang balik sahaja pusingan yang ketiga. Maknanya kita kena perbetul niat elok-elok untuk bertujuan kita melakukan tawaf sahaja. Sepanjang 7 keliling tu tak lama. Dalam 15 minit ataupun 10 minit. Ikut pada larat kita lah. Yang seterusnya, yang terakhir dilakukan di dalam Masjidil Haram dan di luar dari Hijr Ismail dan juga Syazarwan. Maknanya dilakukan di dalam Masjidil Haram, tak kira di mana, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tak ada masalah. Yang penting di luar daripada Hijr Ismail. Maknanya di luar daripada Kaabah tu sendiri. Seterusnya jenis-jenis tawaf ada 6. Yang pertama tawaf rukun bagi haji ataupun umrah. Yang kedua tawaf qudum untuk haji. Yang ketiga tawaf tahiyatul bait untuk menghormati Masjidil Haram, tawaf tahiyatul bait. Yang keempat tawaf sunat. Yang kelima tawaf nazar dan yang keenam tawaf wada', tawaf perpisahan. Tawaf sunat. Tawaf sunat, sa'i sunat tak ada, tawaf sahaja. Sunat tawaf. Yang pertama berjalan kaki. Kalau tak larat boleh naik kursi roda sebab ni sunat sahaja. Yang kedua beritibak bagi tawaf diiringi dengan sa'i. Bagi lelaki sahaja, perempuan tak ada itibak. Lelaki sahaja, maknanya buka bahu kanan. Bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Yang ketiga melakukan ramal bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Bagi lelaki 3 pusingan pertama.
Ini sunat. Kalau mutawif tak buat, tak payah buat sebab kita bergerak di dalam kumpulan. Kalau kita buat seorang-seorang tak ada masalah, nak buat-buatlah. Ini adalah sunat. Kalau bergerak di dalam kumpulan, tiba-tiba kita membuat ramal berlari anak, kita akan jadi laju sebab orang berjalan biasa. Ramal ni dipanggil berlari anak. Maknanya dia mempercepatkan sedikit perjalanan. Akan jadi masalah pada grup tu lah. Kita akan jadi terpisah dan sebagainya. Maknanya kalau di dalam kumpulan bergantung kepada mutawif. Andai kata melakukan ramal, kita lakukan. Tak melakukan, tak payah. Kita buat sewaktu mana kita seorang-seorang. Yang seterusnya, istilam Hajarul Aswad dan mengucupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kucuk. Itu untuk Hajarul Aswad. Istilam pada rukun Yamani dan tidak mengucupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang rukun Yamani, sehinggalah Hajarul Aswad nak baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca tu. Sepanjang daripada rukun Yamani, sehinggalah ke Hajarul Aswad. 7 pusingan, 7 baca tu. Ada bacaan khusus ke? Tak ada. Sebab apa? Umrah adalah perbuatan. Bacaan semua sunat. Bacaan semua sunat. Tak ada bacaan khusus. Yang seterusnya ni, yang saya kata bacaan sunat ni, membaca zikir dan doa. Sunat. Membaca zikir dan doa. Ni tengok orang bagi doa panjang. Pusingan pertama kena baca yang ni. 3 muka surat. Jadi panjang bila jadi masalah. Tak perlu sebab benda tu hanya sunat sahaja. Jangan kita duk puluh hak sunat sampai hak wajib kita jadi terabai. Jangan. Yang seterusnya berturut-turut 7 kali pusingan. Mualat. Berturut-turut. Maknanya kita tak ada berhenti rehat dan sebagainya. Itu adalah sunat. Kalau tak larat. Kalau tak larat, boleh berhenti rehat. Tak ada masalah. Yang seterusnya, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Dan yang terakhir, selepas pada selesai tawaf 7 pusingan, kita solat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat. Solat sunat tawaf. Nak solat sunat lain boleh? Boleh, tak ada masalah. Solat sunat tawaf dulu, lepas tu baru solat sunat lain. Seterusnya adalah Kaabah. Seterusnya adalah Kaabah. Di diri Kaabah tu dia ada 13 perkara. Yang pertama, penjuru Hajarul Aswad. Tengoklah. Yang pertama tu, penjuru Hajarul Aswad. Yang kedua, tengok pada nombor yang diberikan. Maaf, saya batuk sikit. Yang kedua, penjuru Iraqi. Tengok pada nombor yang ada ditunjukkan di dalam Google Meet. Untuk live Facebook tak ada lah. Yang kedua, penjuru Iraqi. Yang ketiga, penjuru Syami. Yang keempat, penjuru Yamani. Dan yang kelima, Hajarul Aswad. Yang keenam, pintu Kaabah. Yang ketujuh, Multazam. Multazam ni adalah di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Tu dipanggil Multazam. Yang ke-8, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni adalah satu binaan. Yang terletaknya tapak kaki Nabi Ibrahim tu. Satu binaan tu. Tu dipanggil Maqam Ibrahim. Yang ke-9, Pancok Mah. Yang berada di antara penjuru Iraqi dan penjuru Syami. Dia ada satu binaan yang berwarna emas. Dia macam batang tu. Tu kita panggil Pancok Mah. Yang ke-10, kawasan Hijr Ismail. Maknanya di dalam lingkungan U tu. Tu kita panggil kawasan Hijr Ismail. Yang ke-11, Hatim. Bongkah. Kawasan Hijr Ismail tu kita panggil Hatim. Yang ke-12, Syazarwan. Syazarwan yang orang panggil binaan di hujung tu. Dia macam mozaik. Dia macam tile. Tu panggil Syazarwan. Di bawah tu. Dan yang ke-13 adalah Kiswah ataupun kelambu Kaabah. Ni adalah cara untuk kita tawaf. Malah bahas panjang. Sebab lagi makan masa panjang. Kita tengok maknanya bermula daripada sudut Hajarul Aswad. Sudut Hajarul Aswad.
Tengok sebelah kiri nampak Hajarul Aswad, sebelah kanan lampu hijau. Niatlah di situ, Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram sab'ata ashwatin tawafal umrata lillahi ta'ala. Niatlah di situ, tak ada masalah. Niat di mana? Sebelum ataupun semasa. Selepas tak dikira. Sebelum ataupun semasa kita berada di sudut Hajarul Aswad. Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf nak buat solat di mana? Di belakang makam Nabi Ibrahim. Ada tempat yang disediakan. Tak gaduh nak cari apa semua. Memang dah ada tempat yang disediakan. Solat 2 rakaat. Itu dia panggil solat sunat tawaf. Seterusnya, kaedah sambung jika batal tawaf. Yang pertama, boleh disambung pusingan yang terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf yang terbatal. Kita batal di pintu Kaabah. Kita ingat batal di pintu Kaabah. Kita boleh sambung tu. Seeloknya kita undak 3 langkah dan kita sambung. Tu untuk lebih yakin. Tapi yang kedua dia cakap, afdal macam mana? Afdal kita mula balik daripada Hajarul Aswad. Daripada rukun sudut Hajarul Aswad tu kita mula daripada situ. Kita buat pusingan tu balik. Bukan buat daripada satu. Kita buat pusingan tu sahaja. Buat pusingan tu sahaja. Macam tu. Maknanya itu yang afdal. Yang paling-paling afdal adalah bermula daripada pusingan tu. Kalau kita nak buat daripada tempat yang terbatal, boleh. Kita undak 3 langkah, kita buat. Tu. Tawaf dan sa'i dengan cara menyorong kerusi roda. Yang pertama, jemaah yang disorong dan menyorong dikira mendapat pusingan tawaf dan sa'i. Orang yang sorong dapat pusingan, orang yang duduk pun dapat. Hukum ini berbeza. Yang kedua, hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i secara mendukung ataupun menggendong hanya dikira seorang sahaja yang terhasil. Maknanya seorang je. Orang yang dukung tu tak dapat. Orang yang didukung tu sahaja yang dapat. Seterusnya kita masuk yang ketiga adalah sa'i. Sa'i ni firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya safa dan marwah itu adalah daripada syariat ataupun suruhan-suruhan Allah. Sa'i ni apa dia? Bermula daripada Bukit Safa, berjalan ulang-alik bermula daripada Bukit Safa dan berakhir Bukit Marwah menurut dengan syarat-syarat dah. Dia ada syarat-syarat sa'i dan sunat-sunat sa'i. Apa dia syarat sa'i? Yang pertama dilakukan selepas tawaf. Sama ada tawaf haji, tawaf kudum bagi haji ifrad qiran ataupun tawaf umrah. Maknanya selepas selesai sempurna tawaf, barulah kita buat sa'i. Itu yang pertama syarat sa'i. Yang kedua, bermula daripada Bukit Safa dan berakhir daripada Bukit Marwah. Berakhir di Bukit Marwah. Bermula daripada Bukit Safa, Bukit Marwah. Bukit Marwah, Bukit Safa. Bukit Safa, Bukit Marwah. Ulang tu Bukit Marwah, Bukit Safa. Sampai 7 pusingan dia akan berakhir di Bukit Marwah. Syarat sahih sa'i yang ketiga, cukup 7 kali dengan yakin. Dengan yakin dikira 1 kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah dan 1 kali daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa. Kena yakin. Kena yakin sempurna 7 pusingan, sahlah sa'i kita. Yang keempat, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ada papai tanda. Ni tak ada masalah. Kalau nak cari betul-betul bukit dah tak nampak. Sebab dah ada binaan di sekeliling dia. Cuma kita akan nampak batu-batu sedikit sahaja. Tapi ni dia ada papai tanda. Ditulis di situ, Safa di sini. Maknanya kita berdiri di situlah. Yang kelima, hendaklah sa'i di Batnul Wadi. Apa Batnul Wadi? Tempat sa'i itu kita panggil sebagai Batnul Wadi.
Batnul Wadi ni bukan masjid, di luar daripada Masjidil Haram, tempat sa'i tu. Di luar pada Masjidil Haram. Yang keenam, mengekalkan niat sa'i. Barulah sah sa'i kita. Niat tu kena kekal. Sunat ketika mengerjakan sa'i. Yang pertama, di dalam keadaan berwuduk. Lain daripada umrah. Umrah kita kena ada wuduk. Sa'i sunat. Tawaf kena ada wuduk. Silap saya umrah pula. Tawaf kena ada wuduk. Sa'i sunat sahaja ada wuduk. Yang kedua dilaksanakan selepas mengerjakan tawaf. Maknanya selepas pada kita tawaf tu, kita buat umrah. Kita buat sa'i. Silap. Kita buat sa'i. Kita dapat sunat. Memanglah selepas tawaf buat sa'i, ya betul. Maknanya kita kena berada di dalam keadaan mualat. Maknanya selepas pada tawaf, kita solat sunat sebagainya, terus kita pergi buat sa'i. Itu dapat sunat. Yang ketiga, menuju ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Babus Safa. Ya betul, memang kita gunakan pintu tu untuk melakukan sa'i. Yang keempat, menaiki Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja. Maknanya kita panjat, kita naik sikit, dia ada bukit. Kita akan rasa bukit, walaupun dah tak nampak bukit tu, disunatkan untuk kita menaiki. Yang kelima, menghadap ke arah Kaabah, kiblat, sambil bertakbir. Kaabah duduk mana? Kaabah kat mana pun dia akan berada di sebelah kiri. Sewaktu kita berada di Bukit Safa, dia akan berada di sebelah kiri. Sewaktu kita berada di Bukit Marwah, dia akan berada di sebelah kanan. Menghadap ke arah kiblat sambil bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tu. Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bacalah inna safa wal marwata ila akhiril ayah. Sa'i. Kita lakukan sa'i. Yang keenam, mualat secara berturut-turut. Maknanya 1, 2, 3, 4 itu sunat sahaja. Kalau kepenatan, boleh berhenti. Tak ada masalah. Nak berhenti minum ayak, ada ayak zam-zam di tepi. Tak ada masalah. Bawa botol nak berhenti minum ayak juga, tak ada masalah. Yang ketujuh, melakukan ramal berlari-lari anak apabila sampai di kawasan yang bertanda lampu hijau bagi lelaki sahaja. Maknanya mempercepatkan perjalanan, bukannya berlari betul. Bukannya duk pergi buat lari 100 meter, bukan. Maknanya berlari anak, mempercepatkan perjalanan. Daripada kita berjalan sikit-sikit ke jalan laju sikit. Yang ke-8, beriktibar pada semua pusingan. Maknanya buka buh. Buka buh sebelah kanan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, berdoa. Di ketika mana kita sa'i kita berdoa. Dan di ketika mana kita sampai ke Bukit Safa dan Bukit Marwah, kita berdoa. Nak doa dia macam mana? Kita boleh ulang kaji di dalam buku umrah ni. Ada doa dia di dalam buku umrah ni. Yang ke-10, berjalan kaki. Sunat. Kalau tak larat boleh naik skuter dan sebagainya. Apabila sampai ke Bukit Safa, naiklah ke atas-atas batu-batu bukit dan menghadap ke Kaabah sambil berniat. Niat sahaja aku nak sa'i umrah kerana Allah. Kemudian angkat kedua tangan, lurus parah telinga. Lurus parah telinga, angkat macam tu sehingga parah telinga lurus. Dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Lepas tu kita buat sa'i kita. Dengan nama Allah yang maha besar, semua pujian adalah tertentu kepada Allah. Seterusnya kita masuk kepada lampu hijau. Ni yang dikatakan ramal tadi ni. Berlari-lari anak ni. Sunat bagi jemaah lelaki saja. Jemaah perempuan tak ada. Lampu hijau terdapat di antara laluan Bukit Safa ke Bukit Marwah dan Bukit Marwah ke Bukit Safa. Maknanya ada dua laluan, ada lampu hijau. Boleh tengoklah. Lampu hijau di tingkat 1 macam mana, di tingkat bawah macam mana. Ini adalah gambaran Bukit Marwah. Tempat berakhir sa'i.
Tinggalan batu di Bukit Marwah. Maknanya tinggal banyak tu je lah batu sekarang. Seterusnya kita akan masuk kepada kiraan sa'i. Kiraan sa'i, dari kaki Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira 1. Dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira 2. Itu adalah kiraan sa'i. Maknanya berterusan. Yang pertama Safa Marwah. Yang kedua Marwah Safa. Yang ketiga Safa Marwah. Yang keempat Marwah Safa. Yang kelima Safa Marwah. Yang keenam Marwah Safa. Dan yang ketujuh Safa Marwah. Tengok pada gambaran yang masuk Google Meet. Bermula yang pertama sehinggalah yang ketujuh. Itu adalah cara kiraan dia. Yang keempat, rukun yang terakhir, rukun yang terakhir sebelum tertib. Rukun yang keempat adalah bertahallul, bercukur ataupun bergunting. Bagi yang ada buku ni, boleh tengok pada muka surat 87. Apa dia bercukur ataupun bergunting? Pengertian bercukur atau bergunting menanggalkan ataupun menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Apa syarat sah dia? Yang pertama, masuk waktu. Macam mana masuk waktu ni? Masuk waktu maknanya selepas selesai sempurna tawaf dan sa'i. Barulah masuk waktu bercukur. Syarat yang kedua adalah rambut di kepala. Bukan rambut di dagu. Orang tak panggil rambut, orang panggil janggut. Maknanya bukan bulu yang selain daripada di kepala. Yang ketiga, tidak kurang daripada 3 helai rambut. Tak boleh kurang daripada 3 helai rambut. Yang afdalnya bercukur bagi lelaki. Andai kata nak bercukur terus. Janganlah kita menipihkan rambut dahulu barulah bercukur. Takkan dapat pahala bercukur. Maknanya nak bercukur tu kita bercukur terus. Kita bercukur bagi lelaki. Dan bagi wanita memadai hanya bergunting rambut sekadar seruas jari. Ni maknanya satu ruas. Jari kita ni ada lekuk, ada ruas dan sebagainya, satu ruas. Dalam bahasan lain ada juga kata satu jari. Ikutlah nak pakai yang mana. Khilaf ni mana-mana sahaja boleh pakai. Ada yang kata, ulama kata satu ruas, ada ulama kata satu ukuran jari kita. Jangan duk fikir jari tu laki, jari kita sendiri. Tu. Waktu bercukur bergunting umrah tu. Masuk waktu tadi tu selepas tawaf dan sa'i dengan sempurna. Apa sempurna? Kita yakin 7 pusingan kedua tu. Tawaf dan sa'i selesai 7, sa'i selesai 7, barulah kita boleh cukur. Kalau sa'i tak selesai 7, tak boleh cukur. Kalau tawaf tak selesai 7, sa'i tak sah. Kalau sa'i tak selesai 7, tahallul tak sah. Semua tu berhubung kait. Perhatian. Boleh bercukur ataupun menggunting sama ada rambut sendiri ataupun rambut orang lain apabila telah masuk waktunya ataupun telah tiba masa dia. Boleh kita nak gunting rambut kita ataupun kita nak gunting rambut sahabat-sahabat kita, tak ada masalah. Yang kedua, afdal. Ni ingat. Perbezaan tadi boleh, yang ni afdal. Afdal mencukur ataupun menggunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukannya untuk orang lain. Kita selesaikan yang kita dulu, barulah kita buat untuk orang lain. Yang ketiga, ketika bergunting, jemaah haji wanita ataupun jemaah umrah wanita perlulah menjaga aurat dia. Apa aurat yang selalu saya nampak? Tengkok dan rambut. Itu je yang selalu nampak. Buat pilih macam mana pun, nak kepung ke, nak duduk dalam telekung ke, buatlah macam mana pun, aurat tu jangan nampak. Yang keempat, hujung rambut juga dikira sah untuk digunting. Hujung rambut juga dikira sah. Kalau wanita tu kalau nak ambil dipakai rambut tu nanti jadi botak. Maknanya hujung rambut juga sah. Yang kelima, jemaah juga boleh bergunting di tempat penginapan. Kalau nak bercukur di tempat penginapan,
janganlah kita menipiskan rambut dahulu. Maknanya kalau nak bercukur di dalam hotel ataupun di kedai-kedai dekat dengan hotel tu, kita pergi bercukur dekat sana turih. Janganlah duk pergi gunting. Nanti tak dapat pahala afdal. Kalau nak gunting, gunting. Kalau nak cukur, jangan gunting dulu, cukur. Yang keenam bagi jemaah lelaki yang botak licin, sunat dilalukan mata pisau di atas kepala. Ni dah botak dah ni. Rambut tak ada. Botak rambut tak ada. Nak buat apa? Lalu mata pisau sahaja. Sekadar buat syarat. Jangan duk lalu pergi tekan betul, jangan nanti berdarah. Lalu sekadar buat syarat sahaja. Nak cukup apa lagi, dah tak ada apa dah. Maknanya kita lalu sekadar syarat sahaja. Yang kelima dan yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib. Selesailah apabila kita berniat di miqat, kita melakukan tawaf di Baitullah, di Kaabah, kita sa'i di Batnul Wadi, kita bercukur selepas selesai sa'i di Batnul Wadi, dan sampailah rukun yang terakhir, rukun yang kelima, tertib. Tertib ni dikira sah apabila rukun umrah melakukan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Apa susunan dia? Perkara yang dahulu didahulukan, perkara yang kemudian dikemudiankan. Maknanya setelah selesai, yang pertama tadi apa dia? Niat. Yang kedua, tawaf, 7 pusingan Kaabah. Yang ketiga, sa'i di Batnul Wadi, 7 pusingan. Bermula daripada Bukit Safa, berakhir Bukit Marwah. Yang keempat, bercukur ataupun bergunting. Dan yang kelima, tertib. Selesai semua tu, maka sempurnalah umrah seseorang tu. Selesai dah lah. Kalau kali slide ni lagi pun dah habis dah tamat dah. Maknanya itu sahaja. Tak ada doa khusus ke? Tak ada. Tak ada doa khusus. Nak doa, kita cari dalam buku ni. Buku Teman Tetamu Allah. Panduan Umrah dan Ziarah. Bagi yang cari ni adalah buku keluaran Darul Nu'man. Bagi jemaah zuhud memang akan dapat buku ni. Dalam buku ni ada doa. Dia tak khusus doa, hanya adalah sunat sahaja. Mengerjakan umrah adalah benda wajib. Bagi yang mampu, wajib dia apa dia? Hanya perbuatan fizikal sahaja. Yang bacaan dan sebagainya adalah sunat. Maka selesailah kita perkongsian untuk kita mengulang kaji, kerana ada jemaah yang hadir di dalam Google Meet akan terbang insya-Allah pada 26 Ogos dan 29 Ogos, dan saya sendiri akan terbang insya-Allah pada hari Sabtu yang akan datang ni insya-Allah. Sama-sama kita doakan agar dipermudahkan segala urusan dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Yang mana baik datang daripada Allah, yang mana buruk datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah, bagi yang berada di Google Meet nak tanya soalan, saya habiskan di Facebook dulu. InsyaAllah kita jumpa di kemudian hari insyaAllah. Sekian, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.